Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita masuk tajuk yang kedua dalam bab berkenaan dengan wasail tarbiyah, wasail tazkiyah, iaitu sarana-sarana ataupun wasilah-wasilah untuk penyucian jiwa. Tajuk hari ini iaitu zakat dan juga infak. Al-Musannif Al-Alamah Syekh Sa'id Awar rahimahullah wa nafa'allah bi'ulumihi fi darain amin. Ada'u zakat wa syurutihi al-fasl tsani fi zakat wal infaq. Pasal yang kedua berkenaan dengan zakat dan juga infak. Kata dia, berbagai zakat dan infak fisabilillah merupakan sarana terpenting. Yang kedua dalam tazkiyatun nafs. Jadi dia kata dia berbagai jenis zakat dan infak. Khususnya infak fisabilillah wujud dengan berbagai bentuk jenis, dan maksud berbagai zakat mungkin merujuk kepada berbagai harta yang wajib dikeluarkan zakat, perniagaan, pertanian dan sebagainya, merupakan sarana yakni wasilah terpenting. Yang kedua setelah sebelum ini itu salat, dalam tazkiyatun nafs, dalam proses ataupun dalam usaha kita untuk menyucikan jiwa. Karena jiwa bertabiat kikir, jiwa bertabiat sebagai kikir. Kikir maknanya bakhil ataupun berkira. Dan yang notabene buruk dan harus dibersihkan dari jiwa. Yang wawaradilatun, yang mana tabiat kikir ini merupakan sesuatu yang keji. Dalam bahasa Arab disebut radilatun yajibu tatahirun nafsi minha. Yang jelas buruk dan harus dibersihkan dari jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jiwa manusia itu menurut tabiatnya kikir. Wa uhdiratil anfusus syuh. Surah An-Nisa ayat 128. Di mana semangnya jiwa manusia itu menurut tabiatnya merupakan dipanggil bertabiat dengan tabiat berkira ataupun bakhil, kikir, asyuh. Infak fisabilillah merupakan hal yang akan membersihkan jiwa dari kekikiran, sehingga dengan demikian jiwa menjadi bersih. Jadi dengan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan infak fisabilillah, itu melatih jiwa kita untuk membuang ataupun meredakan, menipiskan sifat kikir itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kelak akan dijauhkan orang yang takwa dari neraka, iaitu mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan hartanya. Surah Al-Lail ayat 17 hingga 18. Wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkannya, yakni neraka itu, daripada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Kata Allah, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang memberikan, yang sanggup memberikan hartanya
sama ada mengeluarkan zakat, memberi infak, memberi derma, infak, ataupun memberi makan fakir miskin. Jadi kesimpulannya, semua ibadat-ibadat yang memerlukan pengorbanan harta, maka itulah di antara sifat orang bertakwa. Di mana untuk bertakwa ini kata Allah, sayujannabuhal atqa. Neraka akan dijauhkan daripada orang yang bertakwa, iaitu orang yang memberikan, menafkahkan malahu, hartanya, yatazakka, dengan tujuan bukan untuk berbangga-bangga, beriak dan sebagainya, tapi untuk yatazakka, untuk menyucikan jiwanya. Ataupun di sini diterjemahkan untuk membersihkan hartanya. Wa innama tuaddi zakawat wal infaq. Berbagai zakat dan infak hanya dapat memainkan peranannya dalam tazkiyatun nafs, dalam penyucian jiwa, apabila dalam penunaiannya diperhatikan adab zahir dan batin. Sebagai contohnya, harta itu dikeluarkan daripada zakat ataupun infak itu dikeluarkan daripada harta yang bersih. Itu adab di antara adab zahir lah. Dan batin pula dikeluarkan dengan ikhlas. Jadi sama ada dari segi yang nampak itu harta itu sendiri dikeluarkan daripada harta yang bersih, dan yang keduanya dari segi batin pula, hati ketika menghulurkan zakat atau infak itu, hati tidak meniatkan yang lain melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami paparkan secara ringkas apa yang disebut oleh Al-Ghazali, oleh Imam Al-Ghazali, kerana berbagai aspek fiqhiyah sudah banyak diketahui oleh setiap Muslim yang hidup dalam lingkungan Islam. Jadi kata pengarang kitab kita ini, hukum hakam fiqh tentang zakat dan juga sedekah, infak dan sebagainya telah pun banyak dihuraikan, dan apa yang menjadi fokus dalam kitab ini iaitulah mengemukakan kupasan Imam Al-Ghazali yang berkait dengan penyucian jiwa daripada zakat ataupun penghayatan batin dalam mengeluarkan zakat. Syarat-syarat zahir dan batin dalam penunaian zakat. Ketahuilah bahawa ada 5 perkara yang harus diperhatikan oleh pembayar zakat. Ada 5 perkara yang mesti diperhatikan oleh pembayar zakat jika ingin zakat yang dikeluarkan ataupun infak yang diberikan diterima oleh Allah dan seterusnya menjadi sarana ataupun wasilah untuk penyucian jiwa. Yang pertama, niat. Iaitu berniat dengan hatinya menunaikan zakat wajib dan disunahkan menentukan hartanya secara tegas. Maknanya dalam bahasa Arabnya disebut wisannu lahu ta'yun al-amwal, dan disunatkan baginya untuk menentukan harta yang mana satu yang diwajibkan atau yang dikeluarkan zakat bagi pihaknya. Apakah zakat perniagaan ataupun zakat pertanian, apakah zakat peternakan dan sebagainya. Fa in kana lahu, namun kata dia, jika hartanya ghaib, maka ia berkata, ini untuk hartaku yang ghaib bila selamat. Jika tidak, maka ia merupakan nafilah yang dibolehkan. Fa in kana lahu malun ghaibun faqala hadha an mali al-ghaibi in kana saliman wa illa fa huwa nafilatun jazah. Jadi jika sekiranya seseorang itu dia memiliki harta yang tidak berada dalam negara, harta yang berada di luar negara,
Dan dia pun tidak dapat menentukan dengan pasti harta yang berada di luar negara itu apakah telah wajib zakat ataupun tidak. Dan dia sendiri pun tidak begitu pasti secara yang jelas harta-harta itu apa yang dah masuk nisab, yang telah mencapai nisab, apa yang belum mencapai nisab. Yang ala kulli hal, dia secara umumnya dia mengetahui bahawasanya dia memiliki harta di luar negara yang walaupun dia tidak dapat memastikan secara tepat, namun kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia boleh mengeluarkan zakat. Faqala, di mana dia menyebutkan dan dia meniatkan, hadza an mali al-ghaib. Ya Allah, ini adalah zakat ini adalah untuk hartaku yang gaib. Mana gaib ni makna yang tidak ada di depanku ataupun tidak ada dalam negara. In kana saliman, jika sekiranya harta itu selamat, tidak binasa, yang tidak binasa, maka inilah zakatku untuk harta tersebut. Jika ia binasa, mana tak wajib zakat, maka apa yang aku keluarkan ini adalah sedekah. Jika tidak, maka ia merupakan nafilah. In kana saliman wa illa fa nafilah. Jika dia tidak selamat, mana tak wajib zakat, maka apa yang dikeluarkan itu yang menjadi sunat. Kata dia jaza, maka apa yang dia lakukan itu adalah harus hukumnya. Sebaiknya diletak koma di sini lah. Ini untuk hartaku yang gaib, yang tidak ada dalam negara, yang tidak ada di depanku, jika selamat, jika ditakdirkan harta itu selamat. Jika tidak, maka ia merupakan nafilah sunat. Kemudian jaza, maka apa yang dilakukannya itu adalah harus. Jadi begitulah juga jika sekiranya kita mengetahui bahawasanya kita ada hak orang lain yang tertanggung dalam atas diri kita, namun kita tak begitu pasti, bahkan kita tidak mengetahui hak siapa itu, maka untuk membersihkan harta kita daripada hak orang lain itu, kita hendaklah mensedekahkannya kepada fakir miskin ataupun kepada pihak kaum muslimin. Dengan niat kita bersedekah itu bagi pihak pemilik harta itu, kerana kita tidak tahu dengan jelas. Kalau kita tahu dengan jelas pemilik itu, kita hendaklah pulangkan kepada dia ataupun kepada waris-warisnya. Tapi masalah sekarang kita tidak tahu. Tapi yang pastinya ada hak orang lain dalam pemilikan kita. Jadi kita keluarkan dengan niat begitulah, ya Allah ya Tuhanku, jika sekiranya aku masih berhutang dengan mana-mana pihak, maka apa yang aku keluarkan ini jadikanlah sedekah untuk dia. Dan jika sekiranya tidak ada lagi hutang aku dengan orang lain, maka apa yang aku beri ini adalah sedekah untuk diriku sendiri. Jika mewakilkan dalam penunaian zakat dan berniat pada saat pewakilan atau mewakilkan niat kepada orang yang mewakilinya, mana wakil bagi pihaknya, maka hal itu sudah mencukupinya, kerana pelimpahan niat sama dengan niat secara langsung. Jadi anna tawkiluhu bin niyatin niyatun. Kenapa dia terjemah pelimpahan? Kalau tengok pada bahasa Arabnya, dia anna tawkilahu bin niyatin niyatun.
Kerana dengan mewakilkan niat itu kepada wakilnya, maka itu sudah dikira sebagai niat. Mana kita bila mana orang yang menjadi wakil kita tu dia tak perlu niat lagi lah. Mana madai dengan niat kita pada ketika kita menyerahkan perwakilan itu. Sebagai contohnya kita berikan pada seseorang lah. Yang kita kata dekat dia, tolong hantar duit 1,000 ini kepada Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Di mana Fulan bin Fulan itu seorang miskin. Seorang miskin yang layak untuk terima zakat. Jadi sekalipun kita tidak menyebutkan kepada dia, tidak pesan kepada dia, ini zakat saya 1,000, tolong sampai kepada Fulan bin Fulan. Kita sebut kat dia, kita sebut dalam hati kita ketika kita memberikan itu adalah zakat. Ketika kita buat penyerahan itu, dalam hati kita itu adalah zakat. Dan kerana niat ini tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Niat tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Jadi orang itu hanya wakil kita saja. Kita wakilkan kepada dia. Nah, maka dengan ada niat kita itu, ketika kita mewakilkan itu sudah dikira sebagai niat yang memadai. Namun demikian kalau kita nak sebut dekat dia, tolong sampaikan zakat saya ini kepada Fulan bin Fulan dan sebagainya, itu juga dia haruskan. Kata dia, kita baca sekali lagi, jika mewakilkan dalam penunaian zakat dan berniat pada saat perwakilan atau mewakilkan niat atau ini yang pertama. Yang pertama maknanya mewakilkan dalam memberi zakat, dalam penunaian zakat dan memberi zakat, dan berniat pada saat perwakilan. Mana pada saat kita menyerahkan harta kita kepada wakil kita untuk sampaikan kepada orang yang berhak menerima zakat itu, kita dah berniat. Itu satu kaedah. Atau mewakilkan niat kepada orang yang mewakilinya. Maknanya kita wakilkan niat. Ini RM1,000 dipanggil tolong serahkan. Tolong serahkan zakat ini kepada Fulan bin Fulan dan kamu lafazkanlah, kerana dalam mazhab Syafi'i melafazkan niat ini hukumnya sunat. Jadi kita minta kamu lafazkanlah niat di depan dia. Maka hal itu sudah mencukupi kerana perlimpahan. Ini terlimpahan di anna tawkiluhu bin niyyati niyyatun. Kerana mewakilkan niat itu merupakan dianggap sebagai niat. Yang kedua, wal bidaru aqibul haul. Bersegera setelah mencapai haul. Haul ini makna genap setahun lah. Genap setahun pemilikan harta, kemudian nisab pun sempurna. Kata dia hendaklah bersegera mengeluarkan zakat, tidak bertangguh lagi apabila harta yang dimiliki itu sudah mencukupi haul, mencukupi tempoh setahun, dan nisabnya pun, syarat nisab pun mencukupi nisab, maka hendaklah segera dikeluarkan zakat. Dalam zakat fitrah tidak mengakhirkannya setelah Idul Fitri. Jadi bagi zakat fitrah pula jangan tangguh, tidak mengakhirnya, jangan menangguhkannya setelah Idul Fitri. Hukumnya adalah makruh. Jadi mengeluarkan zakat fitrah hendaklah dikeluarkan sebelum imam mengerjakan salat Idul Fitri. Kalau dikeluarkan setelah itu makruh, dan jika masih lagi ditangguh dan tidak dikeluarkan sehingga terbenam matahari pada hari raya, hukumnya adalah haram dan dia menjadi qadaan.
Waktu wajibnya ialah dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Itu waktu wajib lah. Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila tamatnya Ramadan, iaitu dengan terbenamnya matahari hari yang terakhir Ramadan. Dan waktu segeranya ialah bulan Ramadan sepenuhnya. Mana bila masuk bulan Ramadan itu kita dah boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan disunatkan zakat fitrah ini dari segi masa wajib apabila terbenam matahari hari terakhir Ramadan, iaitu pada malam hari raya. Itu waktu wajib. Mana sudah tiba waktu wajib. Dia berkait dengan hukum kalau seseorang itu meninggal, sebagai contohnya, dia meninggal ataupun dia lahir, anak yang lahir sebelum terbenam matahari, maka wajib zakat fitrah ke atas dia. Tapi anak yang lahir selepas terbenam matahari hari terakhir Ramadan, tidak wajib zakat fitrah ke atas dia. Kerana dia lahir selepas waktu wajib. Dan dia lahir selepas waktu wajib. Itu yang berkait dengan hukum wajib lah, wajib. Kenapa ditentukan, apa dipanggil rentetan daripada penentuan waktu wajib tersebut. Dan waktu sunat pula pada pagi hari raya. Pada pagi hari raya sebelum imam memulakan salat hari raya. Waktu harus pula iaitu apabila masuk bulan Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan saja harus untuk kita mengeluarkan zakat fitrah. Waktu makruh pula jika selepas imam menunaikan salat hari raya, dia menangguh untuk mengeluarkan zakat fitrah sehingga imam menunaikan salat hari raya. Dan waktu haram pula jika sekiranya dia masih tidak mengeluarkan zakat fitrah sedangkan hari raya sudah pun tamat. Siapa yang menunda zakat hartanya padahal mampu, maka ia telah bermaksiat. Kalau dia menangguh, dan itu menjadi faktor hilang barakah daripada harta kita. Yang ketiga, tidak mengeluarkan pengganti dengan nilai, tetapi harus mengeluarkan apa yang ditegaskan di dalam nas. Harus dengan makna mesti. Di sini. Ini mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i tidak harus mengeluarkan zakat dengan nilai, dengan wang. Dia mesti mengeluarkan dengan dipanggil dengan ain harta itu sendiri. Sebab itu dia sebut di sini tidak mengeluarkan pengganti dengan nilai. Tapi harus mesti mengeluarkan apa yang tegaskan dalam nas. Dalam nas tidak ada zakat wang, tidak ada zakat dengan wang. Jadi zakat pertanian dengan harta pertanian, dengan hasil pertanian. Tapi mengikut fatwa ulama mazhab Hanafi, yang itulah yang menjadi pegangan hampir ke semua negara di dunia ini, iaitu dalam masalah ini dipakai mazhab Imam Abu Hanifah yang mengharuskan, memberi pilihan sama ada harta itu, zakat itu hendak dikeluarkan dengan harta ataupun dengan wang yang senilai dengan dia. Termasuk zakat fitrah. Yang keempat, tidak memindahkan zakat ke kampung lain kerana mata orang-orang miskin, mana pandangan, perhatian orang miskin di setiap kampung memperhatikan hartanya. Jadi orang miskin bila kita melihat, sebab itu para ulama membezakan al-amwal dua jenis, amwal al-batin, amwal harta yang tersembunyi, dan amwal al-zahir, harta yang zahir, harta yang nampak, mana yang dapat dilihat oleh
pemungut zakat ataupun orang yang berhak untuk menerima zakat. Jadi terutama sekali harta yang zahir lah, yang nampak lah. Maka hendaklah diraikan fakir miskin, kerana mereka melihat hasil kita dan mereka seronok tengok, oh insyaAllah tak lama lagi kita akan dapat rezeki lah bila orang ambil padi, orang menuai hasil. Tiba-tiba kita memindahkan zakat itu ke kampung lain ataupun ke daerah lain. Jadi sebab itu kata ulama, di sini pun Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan juga tidak harus memindahkan zakat ke kampung yang lain. Kerana mata orang miskin di setiap kampung merhatikan hartanya. Pemindahan zakat ke kampung lain akan mengecewakan harapan mereka. Jadi sebab itu, di mana kita hidup, kita mencari pencarian rezeki, di situlah kita sebaiknya mengeluarkan zakat. Termasuk zakat fitrah. Orang yang hidup di Selangor sebagai contoh, walaupun dia beraya di Perlis, maka yang terbaik untuk dia mengeluarkan zakat fitrah bukan di Perlis, adalah mesti di tempat dia hidup lah. Dia mencari kehidupan di situ, iaitu di Selangor. Bukan yang terbaik lah, mana semestinya dia keluarkan zakat di situ. Pemindahan zakat ke kampung lain akan mengecewakan harapan mereka. Jika ia melakukan hal tersebut, maka menurut salah satu pendapat dibolehkan. Tetapi keluar dari syubhah perselisihan sangat diutamakan. Ada ulama yang kata tak ada masalah untuk pindahkan zakat ini, asalkan kita berikan kepada asnaf, salah satu asnaf yang 8 itu. Tapi sebagai ulama lain agak tegas, kata mereka tidak boleh dipindahkan selagi mana, kecuali kalau dalam kawasan kita itu, dalam daerah penempatan kita itu sudah tidak ada orang yang layak untuk menerima zakat. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan bahawa walaupun ada pandangan yang bolehkannya, tapi sebaiknya kita al-khuruj min al-khilaf, mustahab. Kita mengambil langkah keluar daripada khilaf, itu yang paling baik. Iaitu kita berpegang dengan pandangan yang mana zakat itu telah diberikan kepada orang tempatan, asnaf tempatan. Kemudian tidaklah mengapa menyalurkannya kepada orang asing di kampung tersebut. Kerana itu hendaklah ia mengeluarkan zakat semua harta di kampungnya. Ambil pandangan tadilah. Kemudian tidaklah mengapa menyalurkannya kepada orang-orang asing di kampung tersebut. Maksudnya walaupun dalam kampung kita itu bukan semua orang kampung itu, mungkin ada orang yang asing. Orang yang asing maknanya yang menumpang hidup di kampung kita. Itu tidak jadi masalah kata dia untuk kita beri zakat kepada mereka. Sebagai contohnya, Ibnu Sabil. Di antara asnaf zakat ialah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil iaitulah orang-orang yang bermusafir, yang terputus bekalan. Jadi dia singgah satu negeri, maka mereka pun masuk dalam asnaf zakat. Jadi yang dimaksudkan itu ialah tidak mengeluarkan zakat daripada daerah penempatan. Adapun kalau dalam daerah penempatan kita itu ada individu yang bukan orang kampung kita, itu tidak menjadi kesalahan. Saya berkata, ini Syekh Sayyid Hawa. Tadi Imam Ghazali. Saya berkata, dia mengulaslah, dia buat komentar. Di zaman kita sekarang, infak memerlukan berbagai pertimbangan yang telah kami sebutkan dalam risalah kami kepada siapa anda memberi zakat anda. Ini risalah ini liman tadfa'u sadaqati amwalik. Ini ada satu risalah yang cukup baik yang ditulis oleh Syekh Sayyid Hawa dari sudut keutamaan dalam pengeluaran zakat pada zaman hari ini. Dan alhamdulillah
sejak lama dulu anda dah terjemah risalah ini kerana memandangkan keperluan untuk orang ini. InsyaAllah ada masa kita baca risalah ini insyaAllah. Jadi dalam risalah ini Syekh Said Awam menyatakan bahawa yang rajih dalam masalah ini adalah kita membuka daerah pengeluaran zakat itu tidak terhad pada tempat kita saja. Jadi jika sekiranya di sana kita melihat jauh di sana ada orang yang lebih memerlukan daripada tempat kita ini, maka boleh untuk kita memberikan zakat kita kepada mereka. Yang kelima, membahagikan zakat hartanya, membahagikan hartanya kepada semua asnaf. Ini golongan yang berhak menerima zakat yang ada di kampungnya. Sebagaimana ditegaskan firman Allah, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang miskin. Ila akhir ayat. Mana 8 asnaf. Jadi, dari 8 golongan penerima zakat, 2 golongan di antaranya terkadang tidak terdapat di dalam masyarakat. Iaitu mu'alaf dan amil zakat. Mu'alaf ini mungkin dalam zaman dulu lah. Maknanya semua orang masuk Islam, tidak lagi mu'alaf. Tapi zaman kita ini masih ada mu'alaf. Dan amil zakat. Amil zakat ini kadang-kadang tidak ada sebab apa? Sebab kita memberi zakat direct kepada fakir miskin. Kita sendiri memberi zakat. Kalau timbulnya amil jika sekiranya pemerintah menguruskan zakat, mengarahkan kita membayar zakat pada Baitul Mal dan sebagainya, maka timbul amil di situ. Tapi pada zaman dulu, kata Imam Al-Ghazali, ada kadang-kadangnya tidak terdapat dalam masyarakat itu mu'alaf dan juga amil zakat, al-amilin. Jadi tinggal lagi 6 lah. 4 golongan di antaranya terdapat di seluruh negeri. Iaitu fakir, miskin, al-gharimin, orang berhutang, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ibnus Sabil, yang kita sebut tadi. Orang dalam pemusafiran yang singgah di tempat kita kemudian terputus bekalan. Sedangkan 2 golongan di antaranya terdapat di berbagai negeri, di sebahagian negeri saja. Iaitu orang yang berperang di jalan Allah, fisabilillah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, fisabilillah ini dia tak sama macam yang kita fahami pada hari ini. Iaitu pendakwa, ustaz yang berdakwah dan sebagainya. Kerana fisabilillah zaman dulu dia hanyalah al-ghuzat, tentera, mujahid yang berperang. Qital, terlibat dalam peperangan. Jadi pada ini fisabilillah dengan makna kita memberi bantuan untuk madrasah, untuk ustaz yang bina madrasah, untuk badan dakwah dan sebagainya, itu memakai pandangan yang lain daripada imam-imam mazhab 4 lah. Dan pandangan yang baru, dan pandangan yang ditarjih oleh Syekh Said Awam dalam kitabnya itu. Pandangan ulama-ulama yang kemudian, iaitu turut memasukkan fisabilillah itu dalam segala usaha untuk memartabatkan Islam, memartabatkan syariat Islam, tidak terhad pada tentera saja. Dan para budak di sebahagian negeri. Mana untuk ini wafir riqab, untuk hamba yang ingin membebaskan dirinya pun boleh diberi zakat, dibantu dengan zakat untuk dia membeli dirinya di tuan dia. Dipanggil wafir riqab. Tapi zaman hari ini sudah tidak ada lagi. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan sekalian, dalam mengeluarkan zakat ini ke-6 aspek, ke-5 aspek yang disebut oleh Imam Al-Ghazali ini perlu diberi penekanan. Di samping kita juga melihat juga fatwa-fatwa semasa yang berkait dengan zakat ini. Rincian tentang adab batin dan penunaian zakat. Jadi selesai adab zahir, hukum hakam fiqah lah, secara umum, hukum hakam yang penting untuk diberi perhatian. Dan berikutnya Imam Al-Ghazali rahimahullah akan memperincikan pada kita pula penghayatan batin ketika kita mengeluarkan zakat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Ustaz.